sekarang ni kita nak sembang pasal benda yang tengah hangat dalam dunia sukan kat Malaysia. Yap, lebih-lebih lagi lepas a few Malaysian riders dikabarkan tak ada tim untuk musim depan. So, dengan itu, kita ada wartawan tersohor di arena. Siapa lagi kalau bukan Adam Zamri. Lain macam lah dia ni. Geram je tengok tau. Tapi Dam, kita nak cerita pasal motorsport. So, pendapat Adam sendirilah dengan MotoGP sekarang ni. Apa pendapat aku? Tak nak kena fix soalan lagi, okey. MotoGP kalau cerita pasal saingan season ni, dalam 10 perlumbaan, 8 orang kata pemenang yang berbeza-beza. So open race, siapa-siapa boleh menang. So apa pendapat Adam tentang terbukanya? Saja je saya tanya soalan tu nak tengok host buat kerja rumah ke tak. Kita kena buat kerja rumah. Dia try kita kat show kita. Mana saya nak mulakan? Tak, saya ingat apa saya cakap. Saya buat homework. Cuma okey. Betul apa yang anda katakan, musim ni bila Marc Marquez tak ada, sebab siapa yang ikut MotoGP daripada sebelum-sebelum ni, Marc Marquez ni dia macam alien tau. Dia macam dia pakai tangkal lah kan. Dia accident macam mana pun dia jatuh kepala ke bawah cetar tanah pun dia masih elok je. Cuma few months ago dia ada dapat injury satu race, kecederaan bahu dan dia tak race. Dan sebab tu kita boleh tengok tahun ni ada tiba-tiba Quartararo naik, Morbidelli naik, tiba-tiba KTM yang dulu katanya lembab, tiba-tiba Miguel Oliveira pun boleh naik, Andrea Dovizioso Ducati pun boleh naik. So sangat teruja lah. Cuma mungkin peminat The Doctors rasa macam bila dia nak naik. Tapi bagi saya kalau Rossi dapat top 10, top 5 pun dah cukup lah untuk seseorang yang sikit lagi dah boleh tuntut duit KWSP. Tapi persoalannya, Rossi ni, dia boleh lagi tak orang kata at least menang satu lagi dengan umur dia ke? Rasa-rasanya lah. Saya pun tak tahu sebab sekarang dia tengah kena COVID. Sebab tak, bukan dia betul, bukan betul. dia nampak macam okey, sebab patut minggu ni sekarang ni tengah race kat GP Teruel. Dia patutnya bila ada pelumba tak bertanding atau sakit apa, pasukan akan sediakan satu pelumba simpanan. Kata-katanya Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo tahun lepas dia dah bersara, tapi dia ambil comeback, okey dia balik semula ke Yamaha. Tapi member tu last bersara pegang motor adalah winter test Sepang bulan 2 bulan 1 itu. Patut okey, Rossi dah kena COVID, okey masuk Lorenzo, tapi tak, kita takkan bagi siapa-siapa pegang motor Rossi, so kita tak ada pelumba simpanan. So tumpu ke Vinales je lah. So bagi saya macam tapi kita tunggu Rossi sihat sepenuhnya lah kan, apa-apa hal pun. Okey, Adam, kita tahu pemotoran dengan Adam memang ansoi. Macam macam gini Dam. Forte Adam. Betul. Saya ada pengalaman bawa motor racing spirit. Itu sebab kalau Adam tak jadi wartawan, mungkin Adam jadi rider, betul tak? Malam minggu mungkin lah. Federal 1819. Okey, Adam, katanya Adam ada borak dengan orang lama. So mungkin boleh kongsikan sikit apa yang Adam borakkan tu? Ayah saya. Bukan ayah. Yuzi. Orang lama. Saya mana tahu. Saya macam Yuzi. Fis. Saya benar saya berborak dengan Yuzi sebentar tadi mengenai apa yang sedang berlaku pada hujung minggu ni. Kepada adik-adik di luar sana BBNU yang tak tahu siapa itu Syahrul Yuzi. Syahrul Yuzi adalah pelumba pertama daripada Malaysia yang menjejakkan kaki ke World Championship MotoGP. Jadi tak payahlah saya cerita banyak. Saya dah interview dia. Dengar je lah apa yang Yuzi cakap. Dah pasti. Kalau ikutkan dulu, kita berlumba untuk masuk World Championship ni, kita perlu ada lesen. Maksudnya kita perlu qualified. Qualified ni harus berada dalam kelompok 3 terbaik Eropah, baru diberi kebenaran oleh pihak penganjur Dorna untuk kita memasuki perlumbaan di World Championship. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, kalau ikutkan ada duit je boleh masuk. Itulah salah satu perbezaan yang sangat berbeza lah, ketara yang daripada sekarang dengan dulu. Sebagai seorang rider, berlumba sekarang ni sebenarnya tak seteruk dulu. Maksud saya, dari segi jentera, kalau dulu motor 2 lejang, sekarang ni 4 lejang. Jadi perbezaan dia, kalau dulu motosikal boleh ada spek A, B, C dan factory. Jadi di mana spek yang kita dapat itulah yang membezakan kita dengan pelumba-pelumba yang lain. Tetapi kalau diikutkan sekarang, Moto3 dan juga Moto2 adalah menggunakan enjin yang sama.
Cuma chassis dia yang berbeza. Moto3 pun roughly dia lebih kurang apa yang saya lihat, apa yang saya tengok, motosikal tu adalah almost sama. Cumanya kemungkinan ada sedikit-sedikit part yang berbeza. Dia racing ni sebenarnya dia bukannya kejam dari segi perlumbaan saja, dia kejam dari segalanya. Dari segi wang ringgit, komplimen, segalanya lah. Tapi bagi saya perlumbaan ni bukannya semestinya hanya di World Championship ataupun di MotoGP. Jika karier kita minat dalam karier kita untuk mencapai satu matlamat kita menjadi seorang juara, bukan hanya juara dunia saja yang kita perlu kejar. Kita perlu kejar jadi juara nasional, kita kena kejar jadi juara Asia ataupun sebagainya. Jadi kepada pelumba yang dah tak ada tempat di MotoGP tu bukannya mati, maksud saya bukannya mati karier dia, di tempat lain, orang kata di perlumbaan lain, di championship lain masih ada dan mereka boleh berubah. Jadi jangan jadikan satu perasaan ataupun motivasi kepada diri tak ada race orang kata di MotoGP bukan seorang pelumba. Bagi saya itu salah. Jadi perlumbaan ni sebenarnya ada di mana-mana, di British Championship, di Asia, di All Japan dan di mana-mana. Janji kita boleh pelumba. Bagi saya orang kata sebagai seorang pelumba ni memang matlamat dia untuk menjadi juara dunia, tetapi untuk menjadi juara dunia dalam setahun ada seorang saja yang boleh menjadi, yang berebut untuk mendapatkan tempat menjadi juara dunia ni berjuta-juta. Jadi kalau kita bukannya salah seorang yang terpilih di situ, jadi kita jangan putus asa lah. Maksud saya jangan putus asa. Kita boleh berlumba di mana-mana. Janji race kat track itu je. Bukan senang nak senang. Jangan putus asa. Hidup jangan putus asa. Betul. Itu yang penting. Tapi Dam, kalau cerita pasal kita punya racer sendiri lah, nak bersaing dengan orang kata rider-rider di luar, lain. Kita pun tahu, nampak dia punya level tu lain. So apa yang kita punya rider kurang ataupun mungkin kita boleh cakap failure to cope dengan orang kata mungkin elemen dekat luar ataupun rider dekat luar? Macam mana? Saya tertarik dengan satu benda. Satu ketika dahulu apabila Yuzi tengah bersaing dengan Rossi ketika World Championship dulu, Rossi pernah tanyakan kepada Yuzi apa yang sedang sekumpulan manusia ni buat, iaitu melihat mak rempit di atas jalan raya. Okey. Pegang Superman. Yuzi bagi tahu Rossi itu adalah mak rempit, itu gaya Superman. Rossi terkejut kerana dalam dunia dia sepanjang dia main motor tak pernah lagi dia tengok orang buat macam tu kat motor. Itu menunjukkan yang kita mempunyai bukan biasa-biasa lah orang Malaysia ni. Orang Malaysia bukan biasa-biasa. Kita ada skill lah. Masalah kita boleh buat jentera daripada motor EF5 tak ada kelas, boleh ada kelas boleh pergi 191 200. Kita ada talent kita ada. Kita memang ada. Pergilah curug Felda mana, pergilah kampung mana. Apa kekangan kita dah? Tapi untuk mengatakan bila kita pergi sana, bila kita pergi luar negara, mungkin ada masalah komunikasi, mungkin masalah mentor, sebab macam tempoh hari kita ada mengatakan Kip mungkin tak ada mentor, kata Zulfahmi. Tapi tak ramai yang tahu masa dia menang pada 2016, salah satu mentor Kip apabila dia menang 2 GP itu adalah dia dibimbing oleh Tadayuki Okada. Tadayuki Okada ni kalau tengok gambar dia macam pelakon Jepun zaman 90-an tau. Tapi dia adalah antara individu yang tolong Kip. Tadayuki Okada adalah sangat famous. Dia dulu ada Shinya Nakano sekali yang tolong Kip. So ini adalah mentor-mentor kepada Kip. Sekarang saya tak tahu kenapa, apa masalah, mungkin tak ada orang guide Kip. Jadi mungkin disebabkan itu. Okey, bercakap mengenai Kip tadi kan Adam. So mungkin Adam, apa sebenarnya yang terjadi dengan Super Kip ni? Kenapa SIC Petronas tak sambungkan kontrak dia untuk musim depan? Kalau Adam, kalau saya daripada orang Petronas saya boleh jawab, tapi saya kerja Astro Arena. Tapi macam kita tengok mungkin ada perkara-perkara di belakang tapi yang kita tak tahu. Tapi saya lihat kan ini lumrah macam main bola, tak sambung kontrak okey dan cari pasukan lain. Tapi ada sentimen kenegaraan di situ. Apabila Kip tak disambung, ramai orang marah Datuk Razlan. Datuk Razlan tak bercakap politik. Saya rasa Datuk Razlan pun ada bos yang dia kena menjawab. Kalau katakan tak dapat result, dia pun kena hambur dengan kemarahan je. Jadi semua pihak kena main peranan. Mungkin di Kip diperlukan lagi bantuan, diperlukan lagi sokongan. Tapi kalau katakan dia tak main ke World Championship, bak kata Yuzi, it's not the end of the world. Tak ada macam-macam lagi. All Japan, Zakwan main MotoGP, naik MotoGP
tak menjadi, turun balik main ke Asia, main Asia jadi juara. Begitu juga dengan Lan. Ada beberapa lain, mungkin ada yang mengatakan kalau main di Asia saingan dia tak tinggi, tapi awak perlu ingat yang bermain di Asia itu adalah bekas-bekas yang pernah main di MotoGP. Jadi saingan dia tetap tinggi. Okey, apa-apa pun kita nampak betul Ngamsoy. Betul, Ngamsoy semua dia tu. boleh jawab. Apa-apa pun kita mengharapkan yang terbaik untuk rider-rider tempatan Betul. kita. Kan? Dam, thank you very much Dam.